Ramadan. Ramadan. Kenapa Ramadan ni harga dia menjadi superb tinggi. Jadi lain daripada yang lain kan. Lebih mahal daripada high season tu. Tadi high season tadi dah tambah dah tadi. Ini Ramadan ni lagi mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri podcast yang ke-17 di channel YouTube kita Lensa Haji Umrah. Bersama saya Muhammad Nur Azwan bin Muhammad Nazam dan saya Muhammad Farid Masri, CEO Salam Hijrah Holiday. Okey, hari ini kita nak membincangkan satu topik yang saya kira menjadi perbualan jugalah di kalangan jemaah-jemaah, prospek-prospek ataupun mereka yang nak menunaikan umrah, iaitu mengapa ada perubahan harga pada pakej umrah sepanjang tahun. Baik, dan kalau kita tengok Bawan, ini antara isu yang kita terima kita terima masa ke semasa. Bila sebut je high season, semua macam wish mahalnya. Bila sebut tentang Ramadan, inilah harganya dahsyat sampai ini juga antara faktor kita dalam industri ni disebut sebagai mengaut keuntungan di atas ibadah manusia. Jadi inilah yang kita nak bawakan hari ini. Kita nak bincangkan hari ini tentang kenaikan harga pakej umrah. Betul. Okey, realitinya sebenarnya pakej umrah ni sepanjang tahun kita tak akan dapat pada harga yang samalah. Ustaz dah sebutkan tadi high season. High season ni apa? Season ni cuaca ke? Season apa ni sebenarnya kan? Kita sebut high season. Kita ada low season. Kita ada musim Ramadan. Kita ada musim cuti sekolah. Ramadan kita boleh pecahkan lagi. Awal Ramadan, tengah Ramadan dan akhir Ramadan. Lain harga dia. Apa sebenarnya? Apa ni, kenapa ni tak sama dengan percutian kat mana-mana yang itulah harga dia kan. Ini betul lah Ustaz cakap tadi, pemain industri dalam nak mengaut keuntungan bagi keterojaan orang ramai nak pergi buat ibadah, travel agency kautlah, kita tetaplah macam ni. Betul ke macam tu Ustaz? Baik, kalau kita tengok dulunya kita pernah ada satu zaman di mana adanya low season, adanya high season, adanya Ramadan. Pernah juga kita pening dengan charge pihak hotel yang membezakan di antara weekend dengan weekday. Pecah lagi harga. Kita sampai kena buat costing tu berjela-jela. Sebab harga weekend lain, harga weekday lain. Masa saya handle allotment di Clock Tower dulu, itu antara benda yang kita kena cost in dalam kita kena kirakan lah. Betul. Dalam kita punya cost, supaya kita tak terlepas kira. Dan kalau kita nak bandingkan dengan pakej-pakej percutian, yang mana kalau kita tengok pakej-pakej percutian ni kita boleh handle harga tu lebih kurang sama lah, tak lari. Dia mungkin lari dalam RM50 ataupun RM30 satu kepala. Berbeza dengan umrah yang perbezaan harga disebabkan season ni, dia menjadikan harga tu akan berubah sangat besar, ketara. Betul. Signifikan dia, sehingga kita tak mungkin ada mana-mana travel agency yang mampu untuk absorb ataupun menelan kos tersebut. Betul. Kan? Jangan kata nak telan nak kumam pun tak sanggup kan. Pasal harga tu, abang kalau abang tahulah, daripada normal season tu RM500 satu malam sebagai contoh, saya bawakan angka yang senang kira. Dia boleh pergi hotel yang sama pada season yang berbeza menjadi harganya sekitar RM1,800 semalam. Dan ini bukan cerita rekaan, ini benda yang memang fakta berlaku dan kita handle benda tu setiap tahun. Setiap tahun. Berapa tahun dah Abang Wan dengan saya, Abang Wan pun tahu saya akan bercakap tentang benda yang sama. Setiap tahun kita akan nampak bagaimana kenaikan ini berlaku. Dan
ini jugalah yang menjadi isu utama di kalangan para jemaah, yang mana bila balik je daripada akhir tahun punya season, kita akan dengar macam-macam kisah. So kita nak bawakan supaya isu ini, perbincangan ini tidak lagi dibincangkan di peringkat travel agency ataupun mutawif semata-mata, tapi dia perlu diketahui oleh orang awam juga, masyarakat umum ramai, supaya kita tahu kita sedang deal dengan package bulan mana ni. Season yang mana ni, harganya menjadi macam mana ni. Mustahil harganya sama seperti mana normal season. Sekarang dah tak ada low season dah. Dia ada normal season, dia ada high season, dia ada Ramadan. Ini antara tiga season yang penting yang perubahannya memang mendadak. Kita kena tahu kita berada di mana, season yang mana. Mustahil untuk sama. Dan kalau sama, buat apa dia pihak hotel sendiri come out, keluarkan dengan 3 harga yang berbeza. Ada hotel sampai 6 harga berbeza. Dan disebabkan inilah, kita sendiri di Salam Hijrah Holiday dan juga Faqih Travel, kita bawakan package-package kita dalam bentuk harga yang akan di-revise. Apa kita nak terjemahkan revise? Disemak semula setiap 3 bulan. 3 bulan kita semak semula. Setiap 3 bulan. Supaya keadaan ini, menurut saya lah, adalah satu jual beli yang telus dan adil kepada kedua-dua belah pihak. Betul. Tak fair kepada kami kalau kita letakkan harga itu secara tetap, sehingga kemudiannya kitalah yang kena menanggung risiko kenaikan dan sebagainya. Dan juga tak fair kepada jemaah untuk kita naikkan harga daripada awal untuk fair kepada semua season. Betul. Jadi kita gunakan metod ini, dan tuan-tuan sendiri boleh tengok di salamhijrah.com dan juga kembarafaqih.com, yang mana harga-harga itu telah kita nyatakan dengan jelas. Betul. Saya rasalah Abang Wan kalau ada yang tak betul ke, kurang ke, bagi tahu. Tapi saya rasa di website tu saya dah letakkan sejelas-jelasnya. Betul. Harga biasa, kemudian kenaikannya menjadi bagaimana, high seasonnya bagaimana, kita dah letakkan dalam tarikh-tarikh kita. Betul. Apa nama dia, tag ataupun penanda, mana yang high season, mana yang Ramadan, mana yang Syawal. Jadi sepatutnya melalui perbincangan kita hari ini, jemaah at least dah boleh faham. Inilah dia yang kita sedang bahaskan, kita sedang detailkan, perincikan, di mana perubahan-perubahan itu memang berlaku. Betul. So Abang Wan, kalau Abang Wan tengok kepada perubahan-perubahan ini, yang Abang Wan fahamlah, apakah sebab-sebab perubahan ini berlaku, dan perubahan itu berlaku dalam bentuk apa? Sudut mana yang harganya berubah, makin mahal ke, makin murah ke, ataupun macam mana? Okey. Ini pandangan berdasarkan orang kata pengalaman. Adalah sedikit pengalaman tu kan. Ustaz dah sebutkan tadi, mungkin sebelum PKP sebelum musim PKP, kita mungkin ada low season, kita ada high season, dan juga kita ada musim Ramadan. Harga dia yang berbeza, dan harga ni menjadi selepas PKP ni dia menjadi lebih tinggi daripada kebiasaannya. Kita dah tak panggil low season dah. Kita panggil normal season. Sebab permintaan dia permintaan dia yang luar biasa untuk umrah ni, sangat luar biasa. Kita ada high season pula. Musim high season ni dia disebabkan oleh permintaan yang lagi luar biasa, lagi tinggi. Contoh untuk percutian, contohnya seperti musim cuti sekolah. Cuti sekolah ni kita boleh pecahkan lagi kepada cuti sekolah di Malaysia, cuti sekolah di Arab Saudi, dan cuti sekolah di negara-negara lain. Betul. Kalau banyak semua cuti sekolah, saya kira seluruh negara kebanyakannya jatuh pada Disember lah, pada cuti yang panjang. Kalau kita di Malaysia mungkin Disember dan juga membawa ke Januari lah. Ketika ini ditambah pula pada musim pada bulan itu, November, Disember, mungkin Januari adalah pada musim sejuk. Permintaan dia lagi tinggi. Apabila permintaan lagi tinggi, maka kita faham sendirilah dari segi penawaran dan juga permintaan. Bagaimana tingginya penawaran, harga semakin dia dah jadi ekonomi asas semakin naik. Begitulah. So apa yang kos yang terlibat
dalam kenaikan harga ni seperti biasa kita dah bahas banyak sekali dalam podcast kita. Boleh tengoklah di Lensa Haji Umrah, banyak podcast kita. Ini podcast yang ke-17 lah kita buat. Saya rasa kebanyakan kita cakap benda yang hampir sama walaupun berbeza, tapi itulah asas dia. Satu, penerbangan, dan juga kedua adalah kos hotel. Ya. Dan tentu sekali ada kos-kos lain yang terlibat, cuma tak terlalu dahsyat. Kalau kita nak sentuh sikit Abuan, macam kita tahun ni kita menggunakan penerbangan as well, memang penerbangan kita semuanya Saudi Airlines. Tapi sebagai contoh, tiket pada normal season tu adalah 3,500. Pada cuti sekolah kita ataupun pada cuti sekolah Saudi, dia akan menjadi kenaikan tu lebih kurang sekitar RM1,000 sehingga menjadi tiket tu RM4,500. Betul. So ini basic saja. Maksudnya untuk high season kenaikan tu mesti ada. Cuma dia bergantung kepada apa item package-nya. Kalau dia menggunakan penerbangan yang premium, penerbangan yang mahal, maka tentu sekali kenaikan dia mustahil 100-200 je. Mustahil 100-200. So benda ni yang kita kena tahu tuan-tuan. Kerana apa yang kita nak bawakan di samping maklumat tentang perubahan-perubahan harga pakej umrah ini, kita juga nak supaya jemaah tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan yang mana sebahagian syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab ataupun tangan-tangan jahat ini, mereka menggunakan iklan-iklan dengan menawarkan harga-harga pakej pada musim biasa untuk menarik crowd supaya mendapatkan deposit untuk jemaah-jemaah pada musim yang mahal, high season. Dan kemudian mereka mengenakan charge-charge yang mengarut ataupun mereka menurun taraf hotel-hotel mereka. Maka benda ni yang kita kena tahu. Sebab tu saya tekankan pada awalnya, kita sebagai jemaah kena tahu kita berada di season mana. Kita memilih season yang mana. Jadi kena faham ada season yang tiketnya mahal, hotelnya mahal. Ada season yang tiketnya okey tapi hotelnya dahsyat. So benda-benda ni yang kita nak perincikan hari ni. Betul. So tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita pergi kepada detail kita, kepada perincian setiap item, banyak sangat menarik insya-Allah perbincangan kita hari ini, dan saya rasa kita akan keluarkan sebanyak mungkin input yang kita ada. Abang Wan pun dah pernah lalu sendiri, dah pernah menetap sendiri di Makkah dan Madinah. Kita sendiri dah nampak memang ada season-season yang waktu ini belah-belah tantan ramai. Kan, Kazakhstan, Kongostan, Gohit-Gostan, masa tu ramai. Dan kita boleh nampak sendiri pada musim di mana ramainya Indonesia. Betul. So benda-benda ni yang kita akan bahaskan dalam subtopik kita yang seterusnya. Tapi kita bagi laluan kepada iklan kita dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pernah dengar skem umrah? Iklan lain dapatnya lain. Janji harga sekian, tapi masa nak pergi kena pula tambah harga sekian. Masa iklan katanya dapat hotel 5 bintang, tapi bila sampai, hotelnya besar sikit je dari Liang Lahat. Tulis dekat iklan jarak 200 meter, tapi bila nak sampai tu, jarak hotelnya 2 km pula. Alasan yang biasa kita terima, kena tipu dengan Arab, kena main dengan Arab. Akhirnya jemaah disuruh untuk reda. Dipaksa berdamai dengan takdir. Kami percaya tidak semua syarikat yang melakukan kejahatan dan kezaliman ini. Dan kami di Fakih Travel selaku wakil jualan rasmi Salam Hijrah Holiday dengan ini menawarkan diri untuk menjadi penyelesai bagi isu umrah anda. Untuk makluman anda, Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday merupakan sebuah syarikat yang bersih dari sebarang rekod tambahan caj umrah kepada mana-mana jemaah atau sebarang rekod penipuan pakej umrah. Pakej umrah kembara merupakan pakej yang sangat sesuai bagi mereka yang pertama kali ingin melaksanakan ibadah umrah. Pakej umrah kembara juga sesuai bagi mereka yang berangkat umrah bersama keluarga yang besar ataupun ramai. Pakej umrah kembara ini dilengkapi dengan penginapan Mekah
di Hotel Marsah Al-Jariah yang terletak di kawasan Misfalah ataupun Ibrahim Al-Khalil Street dengan jaraknya 250 meter ke Masjidil Haram. Selain dari jarak yang dekat, hotel ini juga dilengkapi dengan saiz bilik yang selesa, lengkap dengan pemanas air, dewan makan dan penyediaan makanan yang menepati cita rasa Melayu dan 4 lift yang memudahkan jemaah di samping ruang lobinya yang luas. Kawasan hotel ini adalah kawasan yang dipenuhi dengan kedai makan, farmasi, kedai runcit dan kedai pakaian. Manakala, bagi penginapan Madinah, para jemaah akan ditempatkan di Hotel Dar An-Naim yang terletak di kawasan Sof Wanita pada jarak 120 meter ke pagar 338. Kedua-dua hotel Mekah dan Madinah adalah bertaraf 3 bintang dan makanan disediakan 3 kali sehari. Memang cukup dah. Dari sudut penerbangan, kami di Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday menggunakan Saudi Airlines atau SV sebagai pilihan utama bagi semua pakej umrah kami. Manakala bagi pengangkutan sepanjang para jemaah berada di Arab Saudi, kami menggunakan bas VIP 46 tempat duduk yang selesa dan dilengkapi dengan slot USB. Yang menariknya, pakej umrah kembara ini juga dilengkapi dengan 2 pengiring bagi setiap kumpulan 40 orang jemaah. Maknanya, kami boleh memberikan fokus yang lebih dalam bimbingan dan kebajikan para jemaah di mana nisbahnya 20 orang jemaah, 1 mutawif. 40 orang jemaah pula dengan 2 mutawif. Tak cukup dengan itu, para jemaah akan dibekalkan dengan bimbingan khusus umrah secara online dan offline sebelum keberangkatan. Di Mekah dan Madinah pula, tentu sekali para jemaah akan dibimbing oleh mutawif untuk umrah dan para jemaah juga akan dibawa untuk ziarah Mekah dan 2 sesi ziarah Madinah dengan bimbingan mutawif Malaysia yang terlatih dan berkelayakan. Berpandukan apa yang diajarkan secara tepat di sisi agama, bukannya yang sambil lewa dan bukan pula pengilipur lara. Ada lagi, setiap jemaah akan menerima set bagasi lengkap berupa bagasi 24 inci, bagasi kabin 20 inci, tag bagasi, beg kasut, beg silam, botol spray wuduk, sejadah travel, bantal travel dan ID tag. Wow, lengkap Nanti dulu, macam mana nak kembara jauh-jauh kalau tak ada perlindungan dan pembiayaan perubatan? Kami di Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday menyediakan secara percuma kepada setiap jemaah kami perlindungan takaful dan pembiayaan perubatan percuma sehingga RM8,000 seorang di bawah program Medic Assist Card. Ini baru lengkap. Menariknya di Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday, kami sangat komited dengan penetapan harga yang dikeluarkan pada setiap iklan kami. Kami akan mengemaskini harga pakej bagi setiap 3 bulan. Sekiranya anda membayar pada harga merujuk pada iklan semasa, maka itulah harga yang kami janjikan pada tarikh penerbangan anda. Jangan risau, jangan bimbang kerana setiap apa yang kami iklankan, itulah yang akan kami kotakan. Deposit bagi setiap pendaftaran adalah RM500 seorang dan sekiranya anda mendaftar kurang daripada 3 bulan sebelum penerbangan, tiada deposit dikenakan dan anda perlu melakukan pembayaran secara penuh. Ada lagi, bagi pendaftaran 4 orang jemaah dan ke atas, anda bakal menikmati diskaun sebanyak RM300 seorang. Menarik, kami di Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday mengamalkan jual beli yang telus dan pengurusan yang sistematik di mana semua pembayaran adalah disahkan dengan resip melalui laman web kami dan semua perkhidmatan yang dinyatakan dalam iklan disebutkan dengan jelas dalam invoice dan resit kami. Para jemaah juga akan dimasukkan ke dalam grup seawal 2 bulan sebelum penerbangan dan menerima pengesahan penerbangan dan hotel secara jelas melalui makluman dan hebahan di dalam grup yang ditubuhkan. Tiada lagi risau, tiada juga ragu-ragu. Semuanya jelas dan teratur. Ingat, sekiranya anda lewat mendaftar, harga mungkin berubah, kos mungkin meningkat dan ia akan memberikan tekanan kepada jemaah untuk membayar lebih. Jangan tunggu lagi. Jom daftar umrah bersama kami di Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday, pengurusan umrah paling diyakini di Malaysia. Okay, Alhamdulillah kita sambung balik dalam siri podcast kita berkenaan dengan perubahan harga podcast kita siri yang ke-17 di channel YouTube kita Lensa Haji Umrah. So kita nak pecahkan lagi topik kita nak detailkan lagi, kita nak masuk kepada subtopik. Kita nak sebutkan salah satu daripada subtopik yang pertama yang kita pilih adalah berkenaan dengan high season. High season, apa high season sebenarnya ni? High season ni kita boleh katakan adalah musim yang mana permintaan dia lebih tinggi berbanding dengan musim yang biasa, daripada hari biasa. Mungkin
kita boleh katakan high season ni adalah musim sejuk, musim sejuk di Saudi, musim cuti sekolah, untuk di Malaysia, cuti sekolah kita sebutkan di Arab Saudi, di negara lain, Europe, Indonesia sekali. Apabila pemilihan tinggi, ini yang menjadikan harga pada tarikh itu menjadi tinggi. Sebab apa? Mudah saja, sebab penawarannya adalah lebih. Bila penawaran lebih tinggi, bermakna harga-harga yang diletakkan seperti harga penerbangan, harga hotel dan juga lain-lain akan menjadi lebih tinggi berbanding biasa. Ini yang kita nak kena faham. Di mana kita nak kena tahu bila tarikh kita nak menunaikan umrah kita. Kebiasaannya paling mudah lah saya cakap, kalau orang kita mungkin nak cari pada tarikh cuti sekolah. Yang cuti sekolah di Malaysia kalau pada hari inilah, pada bulan 12 dan juga mungkin masuk kepada bulan 1 ataupun bulan 2 lah, selepas daripada PKP lah kan, insyaAllah. Dan begitu juga tapi negara-negara kita lain. dah berubah sikit. Kita punya takwim sekolah kan. Takwim sekolah kita dah berubah. Tapi still tidak mengubah takwim high season. High season itulah kata, sebab di negara lain cuti, contoh kita ambil negara Indonesia lah, paling dekat dengan kita kan. Jemaah dia berapa ramai? Kalau kita nak katakan negara kita ni, jemaah umrah dia nak banding dengan negara Indonesia, saya rasa nisbah dia tinggi 1/100 mungkin kot. Kalau jemaah kita mungkin sekitar banyak ni, negara Indonesia lagi ramai. Dan bila tiba musim cuti sekolah di negara mereka, so berbondong-bondong lah mereka datang keluar untuk menunaikan umrah. Dan terjadilah permintaan yang tinggi di permintaan hotel dan sebagainya, jadi tinggi kat sana. Itulah yang menyebabkan berlakunya perubahan harga pada musim high season. Kita panggil peak season lah. Boleh tak Ustaz terangkan, kita detailkan lagi selain pada apa yang saya dah sebutkan tadi tu, apa lagi sebenarnya? Kalau kita tengok kepada high season ni, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak elemen yang menyebabkan sesuatu tarikh itu menjadi high season. Betul. Seperti mana yang tuan-tuan boleh rujuk sendiri website kita salamhijrah.com dan juga kembarafakir.com. Memang kita nyatakan tarikh-tarikh cadangan kita itu adanya tag high season, Ramadan dan sebagainya. Dan bila kita sebut tentang high season, ada banyak sebab. Betul. Sama ada cuti itu adalah cuti sekolah Malaysia ataupun cuti sekolah Saudi ataupun musim sejuk, cuti sekolah Europe, cuti sekolah Amerika. Dia nampak macam mengarut kan, macam apa kena-mengena cuti sekolah Brazil dengan aku kan. Tapi kita kena tahu bahawa tempat itu, iaitu Makkah dan Madinah, adalah tempat di mana berkumpulnya manusia seluruhnya dari kalangan muslimin dan muslimat. Betul. Dan tentu sekali kuasa-kuasa besar dalam umrah pun dia ada kuasa-kuasa besar. Kuasa-kuasa besar dalam industri seperti Pakistan, Indonesia, termasuklah jemaah-jemaah yang macam saya sebutkan tadi, Tan ni, kan? Negara-negara sebelah sana. Negara-negara belah-belah Tan ni, mereka juga pergerakan mereka, market mereka juga memberi kesan kepada market untuk Makkah dan Madinah. Betul. Kerana sebenarnya kita kena sedarlah that Malaysia, walaupun kita semakin unggul di mata pentas politik, kan, kita masih lagi negara yang kecil dari sudut angka. Betul. Kita tak mampu untuk memberi kesan yang besar dalam market umrah ni sendiri. Kalau kita nak kata pada bulan 12 tu cuti sekolah kita pendek je, kenapa kita mahal? Betul. Kita kena sedar that mahal itu kali ini bukan disebabkan kita, tapi disebabkan orang lain. Indonesia dan di peringkat global sendiri, kebanyakan projek, audit, mereka berehat pada bulan 12, dan bulan 12 ni memang pilihan tarikh untuk mereka berangkat umrah. Betul. Kalau nak cerita dari sudut Europe, Amerika yang ada Christmas dan sebagainya pada bulan 12 tu, tentu sekali muslimin memang akan membanjiri Makkah dan Madinah on that bulan lah. Betul. So kenaikan-kenaikan ni
adalah kenaikan-kenaikan yang dahsyat. Bukan kenaikan yang biasa-biasa. Selain daripada tiket yang mahal, harga hotel tu macam saya sebutkan, dia boleh jadi daripada 500 kepada 1,800 rial satu malam. Hotel yang sama. Daripada 1,000 kenaikan So, dia. betul. Dan benda-benda ni bukanlah satu benda yang menjadi kejutan kepada pemain-pemain industri sebenarnya. Maksudnya untuk syarikat-syarikat. Kita tahu, bagi mereka yang dah berpengalaman, kita tahu benda ni berlaku. Dan benda ni pun Abang Wan tahulah bukan kali pertama, bukannya selepas PKP saja, bahkan sebelum PKP. Betul. Cuma kenaikan-kenaikan tu semakin mendadak lah, semakin banyak jumlahnya. Kalau dulunya sebelum PKP, musim biasa tu 500 rial per malam, dia boleh jadi 800 rial per malam, 800 ke 900, ataupun kalau costing saya letakkan kali 2 lah. Kan itu maksimum. Dia ada tarikh, dia bukannya sepanjang bulan 12 tu sepanjang tu lah mahal. Dia ada tarikh, dia ada minggu dia. Betul. Dan sekarang kenaikannya boleh jadi saya meletakkan kenaikannya satu kali ganda. Sekarang kenaikannya boleh jadi 3 kali ganda untuk beza bulan biasa dengan bulan 12. Dalam masa yang sama, kita juga kena ambil kira adanya kenaikan-kenaikan yang berlaku disebabkan oleh event-event. Kalau dulunya kita dikejutkan dengan ni menjadi satu event yang sangat popular lah. World Cup. Kan? Kemudian ada pula satu lagi cup lah kan. Dan ini menjadi alasan utama travel agency yang menawarkan harga-harga murah ni, mereka jadikan sebab harga semakin gila. Dan sebenarnya sepatutnya sebagai moderator yang menguruskan jemaah-jemaah tetamu Allah ni, kita memang tahu dah. Kita memang tahu. Kalau tanya saya memang tahu harga memang akan naik, dan naik tu naik yang mahal. Sama ada disebabkan musim sejuk, sama ada disebabkan cuti sekolah, sama ada disebabkan event-event. Kita kena cakna. Kita kena tahu perkara ni memang perkara yang berlaku, dan dia memang berlaku setiap tahun. Jadi sangat tak logik untuk kita bawakan harga-harga yang murah atau apa lagi untuk musim-musim high season. Dia ada high season yang super high season tau. Dalam bahasa saya lah. Dia ada tarikh-tarikh yang super high season. Dia bukan kenaikan yang biasa, bahkan kenaikan yang melampau. Betul. Jadi benda-benda ni kita kena sentiasa faham pergerakan harga-harga ini, yang mana dia akan memberi kesan besar. Kalau kita sebut tentang tiket dan hotel, dia memang ada kenaikan. Dan dia akan jadi lebih bertambah pula kenaikan itu apabila dia melibatkan kos-kos kecil. Betul. Kos-kos kecil yang lain, makanan, transport, dia ada kenaikan. Betul. Dan tuan-tuan kena tahu juga pada waktu-waktu yang peak season, bagi makanan-makanan yang dibawa daripada luar untuk dihidang di hotel, dia ada charge tambahan disebabkan kesesakan yang mereka perlu hadapi. Betul. Dan kesesakan yang bertambah ini juga akan menyebabkan beberapa urusan lain juga dia bukan tergendala. Dia akan jadi lebih sempit, lebih ketat dari sudut masanya. Dan tentu sekali kita kena tahu bagaimanakah cara untuk menyelesaikan isu-isu ini, dan tentu sekali isu-isu ini tak boleh diselesaikan dengan promosi harga, potongan harga yang dahsyat. Kadang-kadang tuan-tuan, dia macam ni lah tuan-tuan. Kalau nak sebut pasal high season ni, kalau tahun lepas harga kita nak ambil kira satu travel satu syarikat, nama dia syarikat A. Okey. Syarikat A ni adalah syarikat terkenal di Malaysia. Pada tahun lepas high seasonnya, package high seasonnya pada bulan 12. Kita ambil contoh bulan 12 je lah kot. Betul. Bulan 12 ni dia menghimpunkan banyak sangat benda. Cuti sekolah, cuti sekolah Saudi, cuti sekolah Amerika, cuti sekolah Europe, cuti sekolah China. Betul. Kita nak jumpa jemaah Cina ni masa bulan 12 ni. Betul. Yang jenis datang tanya kita jalan nak pergi hotel.
kan, tapi dia cakap bahasa dia, mungkin dia tengok muka Abang Wan macam Cina sikit kan. Dia pun Orang kita cincang-cincang. banyak mix lah. Jadi bulan 12 ni dia mengumpulkan banyak sangat event yang menyebabkan dia menjadi super high season. Betul. Dulu masa saya buat umrah dengan Alif Sata and the Locos, kan kita tengok sendiri bagaimana keadaan jemaah-jemaah yang kita jumpa, jemaah tak nak masuk hotel sebab dia janji lain dapat lain. Dia berdiri je kat luar sembang dengan saya, apalah saya boleh bantu. Tapi kita nak pergi kepada bulan 12 yang mana seasonnya adalah mahal. Betul. Bila kita nak tahu berapakah market ataupun harga yang relevan, bukan susah pun. Kita pergi kepada tahun lepas 2023, kita tengok balik tahun 2023 ni, syarikat A yang popular ni berapakah harga dia untuk high season. Kalau kita nak kata kita nak hotel dekat, kita nak pergi bulan 12, kita pergi kat company tu tahun lepas berapa harga package dia. Betul. Kalau dia jual bilik berempat tu 11,000 ataupun 12,000 ringgit seorang, maka mustahil tahun ini harganya menjadi 8,000. Betul. So ini saya dah bagi hint sikit ni. Nak faham high season. So sebenarnya tuan-tuan, kita takut sebenarnya kan. Kita pening tengok market. Macam mana betul. dia kira teknik accounting yang mana yang disedang gunakan sehingga package yang sama macam package tahun lepas. Saya ada beberapa, a few iklan yang saya tengok, okey, kau boleh jual high season, tarikh-tarikh yang kita tahu tarikh super high season, clock tower, full board, kemudian dia boleh jual 8,990. Saya kaji tahun lepas dia jual berapa. Tahun lepas dia jual 10 plus. Tapi tahun ni dia boleh jual 8,990. Jadi saya boleh detect that something wrong somewhere lah. Mungkin dia mengenakan harga 8,990 kepada jemaah, tapi lebihannya akan disponsor oleh datuk-datuk dan datin-datin. Wallahu alam. Tapi tuan-tuan, secara angkanya, ya betul. itu adalah iklan yang menipu, harganya menipu, tak logik, tak boleh pun sebenarnya. Sebab kita be realistic lah. Kita semakin hari, semua benda makin mahal. Betul. Kancil pada tahun pada tahun 1990 dengan kancil pada tahun 1995. Ini cerita pasal kancil yang baru dikeluarkan 1995 Contoh berbanding dengan harga 1990, adakah kita Pro2 akan keluarkan kancil yang lebih murah daripada tahun 1990 dulu? Tahu tak? Kita cerita pasal X50, Proton X50 pada tahun 2020 dengan X50 baru 2024. Adakah X50 2024 lebih murah daripada X50 2020? Tak mungkin. Tak. Kalau kita nak kata elemen duit kita semakin mengukuh, semakin nilai mata wang kita semakin mengukuh. Still tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, nilai ringgit yang semakin mengukuh itu tidak mengurangkan harga. Sebab kerana harga semakin meningkat. Betul. Harga semakin meningkat. Very straightforward business. Jual beli kita very straightforward. Kita tidak memiliki hotel. Ni berapa kali dah ulang dah kan. Kita tidak memiliki airlines. Dan tentu sekali harga-harga ini bukan dikawal oleh kita. Betul. Dan memang peningkatan itu berlaku. Mereka hotel dan juga flight bukanlah daripada barang kawalan seperti gula, tepung dan sebagainya. Kerajaan boleh kawal harga kerajaan tak boleh halang kenaikan pun. Betul. Tapi kerajaan boleh kawal kenaikan. Orang nak cerita ekonomi pula kan. Tapi dalam bab haji dan umrah, jangan katakan nak kawal kenaikan, nak kawal harga. Kerajaan tak ada kuasa pun untuk itu. Kan? Dan tidak ada satu pun travel agency Malaysia yang memiliki hotel ataupun penerbangan ini sehingga mereka boleh mengawal kenaikan ataupun harga. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya harap tuan-tuan faham apa yang saya cuba sampaikan. Kenaikan pada high season ini adalah kenaikan yang benar. Kan, dia memang berlaku, dan Abang Wan sendiri memang dah pernah hadap beberapa siri dah
Ke ada bawan yang high season pada bulan 12 harga dia lebih murah daripada bulan biasa? Rasa tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi ya. Tak jumpa Dia lagi. boleh tuan-tuan, dia boleh murah pada bulan 12 ni sekiranya kita buat umrah di Kelantan. Kerana musim bulan 12 Kelantan banjir. Kan? Di pantai timur kita banjir. Yang itu murah. Homestay sana murah. Tapi kalau umrah kita tu memang di Makkah dan Madinah, bulan 12 bukanlah bulan yang lebih murah pada yang lain. Ya, betul. Ada saya jumpa tu lebih dahsyat. Dia boleh buat clock tower pada harga 7,000 plus. Ada yang dia buat package 10,000 untuk 2 orang. Allahu alam tuan-tuan. Untuk 2 orang. Saya tidaklah mahu menuduh tapi berpandukan kepada pengalaman saya, dan bukan pengalaman saya seorang pun, kita semua pemain industri ni tahu. Betul. Yang harga itu memang harga yang hebat lah. Siapa yang pergi bulan 12 ni pun boleh diangkat. Kalau dia to B40 pergi bulan 12 ni dia dah automatic jadi T20 lah. So saya harap tuan-tuan faham apa yang saya cuba sampaikan dalam high season ni. Ada banyak event-event yang berkaitan dengan pemerintah. King Salman turun, duta ini, Perdana Menteri ini turun, menteri-menteri ini turun. Jadi ada banyak sebab ataupun alasan yang menjadikan harga hotel itu semakin meningkat. Betul. Apalagi hotel-hotel 5 star yang memang dihuni oleh menteri-menteri, kerabat-kerabat dan sebagainya. Kita bersaing dengan golongan ini, yang mana hotel menetapkan harga yang bagi kita tak logik, tapi bila kita tanya fully book. Kan? Fully book. Tuan-tuan, cerita sikit pasal harga hotel lah. Kita dah pernah cerita dah pun benda ni sebenarnya. Tuan-tuan kena rajin pula lah tengok kita punya podcast yang lain. Di sana harga hotel yang biasa tapi dengan harga RM1,500 satu malam, it's no joke. Betul. Dia bukan satu gurauan, dia bukan satu benda yang kita boleh main-main. Memang begitulah harganya. 1,500, 1,800 kalau difikir-fikirkan sakit kepala. Kita duduk satu malam 1,800, sampai kat sana duduk kat dalam bilik tu rasa macam kenapalah aku ambil package ni kan. Tapi itulah dia hakikatnya tuan-tuan. But insya-Allah kita tidaklah mengatakan yang package umrah bulan 12 ni tak bagus. Kalau mampu silakan, tapi the point is high season itu kenaikan memang berlaku dan ada sebab dia diasingkan menjadi season yang lain. Betul. Kalau dia sama, tak payah namakan high season, low season. Yeah. Kita buat dia sama je. Boleh buat satu package flat rate dan kata harga. So untuk high season kita punya perbandingan harga Abang berapa? Biasanya bagi kita di Salam Hijrah dan Fakir Travel, perubahan harga contoh kata kalau low season pada harga sekian dan high season kita akan tambah lebih kurang dalam 1,000 ataupun 1,500 lah. Untuk harga bergantung kepada tarikh bergantung pada tarikh jugalah kita tengok. Begitulah. So maksudnya kita boleh simpulkan that untuk high season ni logik ke kalau ada kenaikan hanya sekadar RM300-400 seorang? Kalau kita katalah pada hari ni lah, hang kata terduduk travel agency tu kalau buat pada harga tersebut. Pada konteks package kita, hotel kita yang kalau kembara tu 250 meter, premium 100 meter, premium plus 50 meter, mustahil lah naik. Boleh yang naik kenaikannya sekadar 100-200 ringgit, tapi bukan hotel di area haram lah. Kalau hotel area haram memang kita biasa hadap kenaikannya at least lah RM500 seorang. Betul. Itu baru pada hotel. Yeah. Itu baru pada hotel, belum lagi pada bahagian yang lain. Betul. So, okey, Bawan. Okay, insyaAllah. Kita cover tak kita punya topik high season ni? So, saya rasa jemaah kena tahulah benda ni kan. Kena ambil cakna betul-betul high season ni. Harga hotel kenapa berubah. Inilah sebab dia. Tambahan sekarang ni Saudi dah open lah lebih. Banyak event masuk. Walaupun bukan di Mekah ataupun di Madinah, hotel di sekitar, di Riyadh, di Jeddah,
semua tu memberi kesan Betul, kepada dengan penerbangan. projek Explore Saudi dan mereka buka ruang pelancongan dan juga bisnes sebenarnya. Betul. Kan? Jadi lagi meriah lah Ya, betul. ekonomi tu. Jadi perkara-perkara ni lah yang menyebabkan satu-satu harga tu meningkat daripada satu harga kepada satu harga yang lain. Dan kita di Salam Hijrah dan juga di Fakir Travel ni, amalan yang kita selalu lakukan adalah setiap 3 bulan kita akan ribas balik harga lah. Dan kita tak meletakkan satu harga sama. Contoh kata pada bulan 9 harga sekian, dan pada bulan 12 harga sekian juga. Kita tak meletakkan pada harga yang sama dah. Kita dah tahu, dan saya rasa semua mereka yang dalam industri ni tahu bagaimana kiraan harga, dan saya tak nafikan pun mereka sememangnya mereka ni memang tahulah kira harga macam mana. Cuma mungkin calculation mereka lah tambah tolak bahagi algebra ke apa benda yang menyebabkan mereka boleh letak pada harga murah. Saya tak tahu logiknya kat mana. Bukan kita nak menuduh tapi realitinya begitulah. Harga semakin hari semakin meningkat dari sudut kerajaan, teks dan sebagainya lah. Benda ni sangat realistik. Benda ni kita pandang dari sudut yang bukan travel agency seperti kami sendiri, bukan bermudah-mudah ataupun suka-suka kita nak letakkan satu harga. Kita letaklah contoh kita bulan 12 pada harga ni lah, pada ni lah kita letak beginilah. Tak, dia tak jadi begitu kan. Dan insyaAllah, so saya rasa kita cukup cover kot kan untuk tentang topik high season ni. InsyaAllah lepas ni kita akan kupas subtopik yang lain pula. Kita berehat dulu dan kita beri laluan kepada iklan kita. Kita pernah pergi umrah atau mungkin ini kali pertama berangkat untuk umrah. Kita bawa ibu ayah kita, bawa anak-anak kecil. Jadi kita perlukan hotel yang dekat dengan masjid, bilik yang luas, sistem hotel yang tak pening, tak kena tukar-tukar lift, kemudahan yang lengkap. Tapi bajet kita tak terlalu besar. Kami di Fakir Travel selaku wakil jualan rasmi Salam Hijrah Holiday dengan ini menawarkan diri untuk menjadi penyelesai umrah anda. Pakej umrah premium merupakan pakej yang sangat sesuai bagi mereka yang mementingkan keselesaan yang lebih pada bajet yang agak terhad. Pakej umrah premium dilengkapi dengan penginapan Mekah di Hotel Hilton Convention bertaraf 5 bintang yang terletak di kawasan Jabal Umar. Ada sedikit pendakian dengan jarak hotel 100 meter ke Masjidil Haram. Ia terletak betul-betul di seberang dataran Masjidil Haram. Selain dari jarak yang dekat, hotel ini juga dilengkapi dengan saiz bilik yang sangat luas, lengkap dengan pemanas air, set streka, dewan makan dengan hidangan makanan yang mewah, pelambakan lift yang memudahkan. Di samping lobinya yang luas dan amat selesa. Hotel Hilton Convention terletak di kawasan bersebelahan dengan Suk Al-Khalil yang menjadi tumpuan orang ramai untuk membeli belah dan mendapatkan makanan. Kerana di bangunan ini terdapat lambakan kedai-kedai makanan yang sedap dan popular. Antaranya Al-Baik, Romansiah, Hadis Burger, Redan dan banyak lagi. Bagi penginapan di Madinah pula, para jemaah akan ditempatkan di Hotel Darun Naim yang bertaraf 3 bintang yang terletak di kawasan Saf Wanita pada jarak 120 meter ke Pagar 338. Bagi pakej umrah premium, kami menyediakan pakej hotel di Mekah dengan sarapan sahaja, manakala 3 kali makan di Madinah. Anda boleh membeli makanan dan menikmati juadah yang pelbagai dari pembelian anda sendiri di mana-mana restoran berdekatan hotel. Dari sudut ini, para jemaah lebih lapang untuk menyusun jadual harian sama ada untuk makan atau ibadah. Dari sudut penerbangan, kami di Fakir Travel dan Salam Hijrah Holiday menggunakan Saudi Airlines ataupun SB sebagai pilihan utama bagi semua pakej umrah kami. Manakala bagi pengangkutan sepanjang para jemaah berada di Arab Saudi, kami menggunakan bas VIP 46 tempat duduk yang selesa dan dilengkapi dengan slot USB. Yang menariknya, pakej umrah premium ini dilengkapi dengan 2 pengiring bagi setiap kumpulan 40 orang jemaah. Maknanya, kami boleh memberikan fokus yang lebih mendalam pada bimbingan dan kebajikan para jemaah. Tak cukup dengan itu, para jemaah akan dibekalkan dengan bimbingan kursus umrah secara online dan offline sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Para jemaah juga akan dibawa untuk ziarah Mekah dan 2 sesi ziarah Madinah dengan bimbingan mutawif Malaysia yang terlatih dan berkelayakan, berpandukan apa yang diajarkan secara tepat di sisi agama, bukannya yang sambil lewa dan bukan pula penglipur lara. Ada lagi, setiap jemaah akan menerima set bagasi lengkap berupa bagasi 24 inci, bagasi kabin 20 inci, tag bagasi, beg kasut, beg silang, botol spray wuduk, sejadah travel, bantal travel dan ID tag. Wow, lengkap Nanti dulu,
Macam mana nak ke mara jauh-jauh kalau tak ada perlindungan dan pembiayaan perubatan? Kami di Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday menyediakan secara percuma kepada setiap jemaah perlindungan, takaful dan pembiayaan perubatan percuma sehingga 8,000 Saudi Riyal bagi seorang di bawah program Medic Assist Card. Ini baru lengkap. Menariknya di Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday, kami sangat committed dengan penetapan harga yang dikeluarkan pada setiap iklan kami. Kami akan mengemas-kini harga package kami setiap 3 bulan. Sekiranya anda membayar pada harga merujuk iklan semasa, maka itulah harga yang kami janjikan pada tarikh penerbangan anda. Jangan risau, jangan bimbang, kerana setiap apa yang kami iklankan, itulah yang akan kami kotakan. Deposit bagi setiap pendaftaran adalah RM500 seorang, dan sekiranya anda mendaftar kurang daripada 3 bulan sebelum penerbangan, tiada deposit dikenakan dan anda perlu melakukan pembayaran secara penuh. Ada lagi, bagi pendaftaran 4 orang jemaah dan ke atas, anda bakal menikmati diskaun sebanyak RM300 seorang. Menarik, kami di Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday mengamalkan jual beli yang telus dan pengurusan yang sistematik, di mana semua pembayaran disahkan dengan resit melalui laman web kami dan semua perkhidmatan yang dinyatakan dalam iklan disebutkan dengan jelas dalam invoice dan resit kami. Para jemaah juga akan dimasukkan ke dalam grup seawal 2 bulan sebelum penerbangan dan menerima pengesahan penerbangan dan hotel secara jelas melalui makluman dan hebahan di dalam grup yang ditubuhkan. Tiada lagi risau, tiada juga ragu-ragu. Semuanya jelas dan teratur. Ingat, sekiranya anda lewat mendaftar, harga mungkin akan berubah. Kos mungkin meningkat dan ia akan memberikan tekanan kepada jemaah untuk membayar lebih. Jangan tunggu lagi. Jom daftar umrah bersama kami di Fakih Travel dan Salam Hijrah Holiday. Pengurusan umrah paling diyakini di Malaysia. Alhamdulillah, kita sambung balik podcast kita pada kali ini. Kita dah bincangkan tentang perubahan harga pakej umrah. Tadi kita dah sebutkan tadi satu subtopik ataupun kenapa perubahan harga adalah disebabkan dengan high season. Dan yang kedua ni pula kita nak sebutkan kenapa berlaku perubahan harga adalah disebabkan oleh Ramadan. Ramadan. Kenapa Ramadan ni harga dia menjadi super tinggi. Jadi lain daripada yang lain kan. Lebih mahal daripada high season tu. Tadi high season tadi dah tambah tadi. Ini Ramadan ni lagi mahal. Okey, kerana di musim Ramadan ni lah lebih ramai mereka daripada umat Islam di seluruh dunia lah. Inilah paling ramai orang nak datang menuju ke Mekah dan juga Madinah. Okey, kalau kita nak ceritakan Ramadan ni sebenarnya dia boleh kita pecahkan lagi. Harga tu kita boleh pecahkan lagi kepada musim-musim ataupun tarikh-tarikh tertentu. Beberapa section. Ya, betul. Yang pertama kita boleh tengok mungkin pada awal Ramadan, mungkin pada sebelum tu ada lagi sambut Ramadan. Awal Ramadan, sambut Ramadan ni dia berbeza tau. Awal Ramadan ni dia bermula pada 1 hingga 10 Ramadan. Kalau sambut Ramadan ni kebiasaannya mereka akan masuk awal, mungkin akan ke Madinah terlebih dahulu dan barulah ke Mekah, dan di Mekah barulah mereka akan sambut Ramadan di sana. Maksudnya yang sambut Ramadan ni 5 malam di Madinah. Kemudian 5 malam di Mekah tu adalah 1 sampai 5 Ramadan. Mungkin 1 sampai 5 Ramadan. Bergantung yang pada penting dia dapat umrah tu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Umrah di Makkah pada bulan Ramadan. Sesuai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umrah fi Ramadan ta'dilu kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan itu adalah seperti menyamai haji bersama dengan aku. Betul. Jadi itu untuk sambut Ramadan lah. Sambut Ramadan ataupun awal Ramadan. Kita ada tengah Ramadan pula. Bermula mungkin 10 hingga 20 Ramadan. Harga dia berbeza daripada awal tadi. Dan kita ada pula di hujung Ramadan, 20, 21 hinggalah ke 30. Asyarah awakhir Ramadan, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Inilah yang sangat kita kejarlah. Kalau kat Malaysia kita ni memang orang sangat berpusu-pusulah nak dapatkan tarikh ni. Tapi kita kena ingat maharnya juga lain. Berbeza daripada yang tadi. Menakutkan. Menakutkan juga. Itu kita sebut Ramadan saja, pembahagian Ramadan. Bagaimana dengan pakej pula kan? Pembelian hotel sudah tentunya berbeza daripada pakej-pakej normal pada high season, low season atau normal season lah. Mungkin pada bulan Ramadan ni lebih lagi, contoh kata pemilihan pakej, mungkin travel lah nak rendahkan sikit harga, mungkin memilih hotel yang lebih jauh
kita tak heran lah kalau musim Ramadan ni kita sebut hotel 5 km, 10 km kan. Itulah realitinya. Kalau kita nak dapatkan package, macam kami sendirilah nak dapatkan buat package duduk di hotel yang sama. Sebab untuk package premium kita ambil, kebiasaan kita akan ambil Hyatt Regency dan juga ataupun Hilton Convention. Pada harga normal kita mungkin lebih 10,000 macam tu kan. Kalau musim Ramadan, kalau kita ambil juga pada hotel yang sama, mungkin harga dia lagi dahsyat. Permintaan dia tinggi. Kita kena ingat, mungkin bagi kita duduk di hotel Hilton, Hotel Hyatt ataupun di Clock Tower pada satu harga yang cukup mahal. Tapi bagi negara-negara jemaah, mungkin negara-negara jemaah Saudi sendiri kan, mungkin perkara biasa je mereka nak dapatkan hotel tu dan cukup mudah. Dan mereka boleh conquer hotel tersebut. Jadinya inilah yang menyebabkan boleh berlaku perubahan harga daripada harga biasa kepada harga yang super luar biasa. Saya tak nak cerita berapa harga dia. Kalau tuan-tuan nak tahu, insyaAllah saya boleh teruskan kepada Ustaz Farid. Kita cerakinkan lagi benda ni. Kita pecahkan lagi. Baik. Ramadan ni game dia bahasanya lah. Game Ramadan ni adalah game yang kasar. Bahasa maksudnya no money, no talk lah. Dan macam Ustaz Azwan sebut tadi, harganya lebih dahsyat, bahkan menakutkan berbanding harga-harga umrah pada musim-musim yang lain. Kita kena tahu juga bi'ah ataupun suasana kehidupan Arab ni. Kebanyakan Arab, mereka mengerjakan haji untuk diri mereka tu adalah sekali seumur hidup lah. Dan mereka sanggup untuk berbelanja besar untuk berada di Makkah pada bulan Ramadan. Terutamanya pada 10 malam terakhir itulah asyarah awal akhir Ramadan. 10 malam terakhir. Dan kita juga kena tahu juga cara mereka, cara Arab. Mereka ialah instead of kehebatan ibadah mereka, mereka hanyalah mendapatkan hotel itu untuk sekadar berehat atau tidur, dengan cara mereka ambil hotel bilik berdua atau bilik berempat, namun diisikan untuk 8 orang, 6 orang, dan mereka angkut semua. Sebab 10 malam terakhir ni Arab cuti dah. Arab cuti dah. Cuma kita je yang kerja sampai 28 Ramadan kan. Mereka gunakan cara itu, Bawan. Dan disebabkan itu, hotel-hotel dekat, hotel-hotel di kawasan haram, di kawasan Masjidil Haram itu memang laku keras. Betul. Jual, tuan-tuan, saya bagi idea 10 malam terakhir harganya boleh mencecah 80,000 ke 100,000. Itu harga bilik berempat, 80,000 rial untuk 10 malam, bersamaan dengan 8,000 rial satu malam. Dan ini masih lagi okey. Maafkan saya. Masih lagi okey untuk Arab-Arab ambil dan isikan keluarga mereka, mungkin 6 orang, 8 orang. Tidur kat lantai lah. Wallahualam, saya tak pernah tengok lah dia orang tidur kan. Tapi saya tahu konsep itu. Betul. Dan mereka memang berbelanja besar untuk itu. Dia kalau kita nak bandingkan kita berbelanja besar pada 1 Syawal. Bukan pada 1 Syawal, untuk 1 Syawal. Betul. Baju rayanya, duit rayanya. Arab mereka berbelanja besar pada 10 malam terakhir Ramadan. Adapun pada awal Ramadan, pada pertengahan Ramadan, dia mahal juga, tapi tidaklah sedahsyat 10 malam terakhir. Betul. Jadi untuk mengurangkan ataupun menurunkan kos, di mana masyarakat kita tak biasa pun untuk berbelanja sedemikian besar. Bukan tak ada. Betul. Ada. Saya sendiri pernah umrah akhir Ramadan, beraya di sana dengan Zizan Razak, dengan Abang Faizal Tahir. Jadi ada juga, ramai juga sebenarnya jemaah kita yang sanggup berbelanja sedemikian rupa. Tapi sebahagian besar yang lain tak biasa. Tak biasa. Bukan tak ada duit, tapi tak biasa berbelanja sedahsyat itu untuk akhir Ramadan. Jadi untuk itu, sebahagian besar travel agency mereka menawarkan package-package yang lebih mampu milik dengan membawakan hotel-hotel yang lebih jauh, di mana
dahsyatnya Ramadan ni, bas-bas, transport awam, teksi, sekalipun kereta persendirian tak senang. Bukan tak senang, tak mungkin boleh pun masuk di kawasan area haram tu. Melainkan bas-bas yang disediakan oleh kerajaan seperti bas Makkah, Sasko dan seumpamanya lah. Sabko, maafkan saya. Sabko. Disediakan begitu, maka jemaah-jemaah, maafkan saya, syarikat-syarikat travel agency ni dia boleh assign mana-mana hotel yang walaupun jauh tapi ada akses untuk mendapatkan bas ini dan terus ke haram. Betul. Cuma kita berperang dengan dua keadaan. Berperang dengan harga, berperang juga dengan jarak. Jemaah nak harga murah tapi nak jarak dekat, mustahil lah. Untuk Ramadan tak akan boleh. Tak akan boleh. Jemaah nak hotel dekat tapi bajet tak sampai, tak cukup. So kita kena tahu, kalau kita nak bajet kita tu rendah, lebih murah, kita kena pilih package yang memang jauh. Betul. Memang jauh. Cuma kalau nak sebut pasal jarak, tuan-tuan jangan pandang semata-mata pada 10 km ataupun 5 km tu. Kita, selagi mana kita boleh dapat akses untuk bas Makkah, kita boleh turun dekat dengan haram pun. Dan memang ada akses khas untuk bas Makkah ni, sama ada di Jarwal, sama ada di belakang Menara Jam, sama ada di belakang Darut Tauhid. Banyak tempat untuk bas turun, kena tahu nombornya. Cuma kita sendiri, mentaliti kita sebagai orang yang datang umrah pada bulan Ramadan, kita kena tahu hotel-hotel yang kita ambil itu sebenarnya adalah hotel transit saja. Baik jauh ataupun dekat yang kita ambil, kita akan berada di hotel tu hanyalah untuk seketika cuma. Bahasa kan. Kita duduk di hotel sekitar mungkin 3-4 jam. Kerana rutinnya untuk Ramadan ini dia heavy dengan ibadah. Sepatutnya lah. Betul. Kan kalau pergi umrah Ramadan ataupun akhir Ramadan, tapi kita nak commit banyak masa di hotel, dia tak kena lah. Tak payah bagi. Dia tak kena. Jadi sebab tu Arab ni dia orang boleh begitu. Dia orang boleh tidur kongsi-kongsi, dia orang boleh sumbat-sumbat sebab mereka hanya tidur seketika saja, tukar baju, mandi dan sebagainya. Kerana banyak masa memang berada di haram lah. Daripada kita katakan selepas Zuhur. Selepas Zuhur mereka dah pun iktikaf. Kerana kalau nak masuk lepas asar tu ikut rezeki. Betul. Boleh jadi dia boleh masuk ataupun dia terpaksa berada di dataran saja. Betul. Kalau nak masuk ke bangunan haram tu sendiri, daripada lepas Zuhur tu jangan keluar-keluar dah. Jadi kebanyakan Arab begitu. Saya highlight Arab bukan kata Melayu tak bagus, tidak, tapi mereka memang cara mereka tu begitu. Culture mereka begitu. Untuk Ramadan mereka bersungguh-sungguh. Betul. Saya bukan kata saya tengok-tengok saja, bukan kata saya buat survey, tapi saya melihat kepada kawan-kawan Arab saya sendiri. Jadi lepas Zuhur mereka memang dah berada di haram. Kalau dia orang kata okey, Farid, weekend ni Jumaat Sabtu ni aku memang akan ada kat haram. Ini cerita bulan Ramadan, dia bawa anak bini semua, memang dia orang itulah dia. Bukannya kita kata dia ada kat haram tu saya boleh jumpa dia minum-minum dengan dia, tidak. Dia datang, dia bagi just bagi tahu dia ada kat haram tu adalah merujuk kepada aktiviti dia yang daripada Zuhur dengan anak dengan bini semua ni kan, sampai asar dan kemudian berbuka sekadarnya, kemudian salat, kemudian tarawih, kemudian kalau 10 malam terakhir tu Ramadan, maafkan saya, dia Qiyamul Lail, dan kemudian bersahur dan lepas subuh barulah keluar daripada haram. Dan mereka akan tidur, katakanlah dapat tidur tu daripada pukul 9 pagi sehinggalah pukul 11 tengah hari untuk Zuhur. Untuk Zuhur semula. Dan itu je pusingannya. So 9 pagi sampai pukul 11 tengah hari, it's like 3 jam, 4 jam begitulah. So kalau kita ambil package yang hotel jauh sekalipun, kalau rutinnya begitu, maka hotel jauh tu bukanlah isu sebab kita hanya berulang alik sekali saja sehari.
Tapi kalau kita ambil hotel yang jauh dan kita nak fikirkan macam kita nak ulang alik Setiap waktu lah. 5 waktu di haram, jadi memang dia akan membebankan lah. Ya, betul. Jemaah kena faham, Ramadan ni dia punya itu yang saya kata gamenya kasar. Betul. Gamenya kasar, baik dari sudut duitnya, baik dari sudut rutinnya. Dia bukanlah kalau kita nak lebih enjoyable dari sudut program, dari sudut masa, pergilah bulan lain. Tapi pergi pada bulan Ramadan ni memang kita kena set mentaliti kita adalah ibadah. Semata-mata. Sebab tu dalam program-program umrah Ramadan kita even tak provide ziarah pun. Betul. Tapi kalau jemaah nak ziarah, kita akan bawa. Betul. Kita tak includekan dalam tentatif supaya tidak membebankan jemaah, kerana kita tahu orang yang pergi Ramadan ni betul belanjanya besar, tapi memang mereka berbelanja untuk masa mereka di haram. Dimanfaatkan sebaiknya dengan ibadah di haram. Kalau kita tengok dari sudut harga, Bawan, ada 3 pembahagian asas untuk Ramadan. Iaitu awal, tengah dan akhir. Cuma di awal tu kita boleh pecahkan kepada 2 grup. Iaitu grup awal Ramadan ataupun grup sambut Ramadan lah. Macam yang tadi Abang Wan cakap tadi kan. Harga pada sambut Ramadan ataupun awal Ramadan ni memang kita boleh nisbahkan kepada 2 kali ganda daripada harga bulan biasa, harga normal season. Manakala yang tengah pula dia lebih murah daripada yang awal, kerana mungkin tengah ni tak apa dapat sambutan sangat kot kan, tengah-tengah Ramadan kan. Dan juga akhir Ramadan tu dia boleh jadi 5 ke 10 kali ganda lah daripada harga biasa. Ini saya sebut dari sudut harga hotel-hotel di area haram. Manakala yang lebih jauh, inilah yang menjadi pilihan bagi syarikat-syarikat yang nak mengurangkan harga supaya lebih menjadi mampu milik. Betul. Kalau yang hotel-hotel jauh ni memang harganya tak teruk sangat lah kenaikan. Ada kenaikan tapi tak berapa teruk sangat. Cuma hotel-hotel yang menyediakan parking, dia memang akan mahal. Kerana ini adalah hotel pilihan Arab. Betul. Arab mereka akan, kalau Arab daripada Madinah, Arab daripada Jeddah, Arab daripada Riyadh, even Arab daripada UAE, Qatar, Oman dan sebagainya. Mereka datang naik kereta, driving. Arab suka driving. Satu fakta yang kita kena tahu, Arab suka drive. Long haul punya drive. Arab suka. Macam tu Ya. Yeah. So mereka akan datang, mereka akan pilih hotel-hotel yang mereka boleh parking kereta. Sebab isu utama di Makkah ni adalah parking lah. Jadi kita akan nampak hotel-hotel yang jauh, yang 5 star, ada yang murah, ada yang mahal. Yang mahal tu sebab dia ada parking. Ini antara pilihan Arab. Kerana mereka kalau pilih hotel yang tak ada parking, dia pergi bawa kereta dia parking sembarangan, maka dia boleh kena gharamah, dia boleh kena saman, dia juga berdepan dengan risiko lah kan, kereta dia jadi susah. Dalam masa yang sama, Ramadan ni pula dia ada hotel yang menawarkan iftar, ada hotel yang menawarkan sahur, ada yang hotel yang menawarkan kedua-duanya. Cuma bagi saya, kalau saya lah, kita dah pernah dapat call daripada manager hotel tanya kenapa jemaah kau 3 orang ni makan, sedangkan kita pada waktu itu kita bawa 30 jemaah. Dan inilah dia benda yang orang ramai kena tahu juga. Harga satu mahal lah kan, iftar, sahur dan sebagainya. Tapi masa tu sendiri menyebabkan kita tak sempat pun untuk adjust. Jadi saya ambil peluang kat sini untuk cadangkan kepada jemaah, kalau nak pilih package Ramadan, sama ada dengan Salam Hijrah Holiday ataupun Fakir Travel ataupun dengan orang lain sekalipun, tak payah ambil makan dulu. Tak payah ambil makan dulu. Cuba go through kehidupan harian tu dengan membeli sendiri. Dan kalau selesa, teruskan begitu. Sebab boleh jadi membayar mahal-mahal kan, bayar mahal-mahal tak dapat, tapi tak makan. Tak makan kat situ kan. Dia jadi terbiarlah. Sebagai kesimpulannya, untuk Ramadan ini memang lebih dahsyat lah harganya. Again, tak mungkin harga Ramadan itu lebih murah daripada normal season. Tak mungkin juga sama. Jadi kalau ada orang dia bawa harga yang murah untuk Ramadan, perincikan, kalau hotelnya adalah hotel jauh, maka mungkin make sense.
Tapi kalau hotelnya Menara Jam dengan harga yang sama pada normal season, maka saya boleh sebutkan mengarut dah. Saya cakap je apa saya nak kata tuan-tuan. Saya sebut je apa yang saya nak kata kerana ini adalah sudut pandang saya. Betul. Tuan-tuan boleh setuju, tuan-tuan boleh tak setuju, tuan-tuan boleh kecam, silakan. Tak ada masalah. Even tuan-tuan maki hamun saya sekalipun, maka tuan-tuan lah yang bertanggungjawab di atas perkataan tuan-tuan. Tapi apa yang saya sebutkan ini, semestinya tidaklah saya ini dibayar oleh sesiapa, dan tidak juga saya dipaksa ataupun diancam oleh sesiapa untuk bercakap apa yang saya nak kata. Saya bawakan ikhlas sebagai input untuk dibincangkan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat kepada orang ramai. Bila nak bawa jemaah ataupun nak keluarga sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di Makkah dan Madinah, maka inilah dia guidance-nya berkenaan dengan season yang ada pada pakej-pakej umrah kita. Ramadan tentu sekali adalah dream bagi sesiapa pun untuk bawa, sama ada untuk berangkat secara sendiri ataupun dengan keluarga. Termasuklah saya dream untuk bawa keluarga saya untuk umrah Ramadan. Cuma inilah dia benda yang kita kena tahu, harganya tak mungkin sama, harganya lebih mahal, dan apakah implikasinya pada hotel yang dekat dan hotel yang jauh. Maka benda ni yang kita kena ambil kira. Betul. So kita nak kaitkan balik kepada kenapa perubahan harga. Betul, Ramadan Ustaz dah sebut banyak kali dah, harga dia dahsyat, game dia lain. Jadi kita perincikan, tengok betul-betul lah. Kalau kita nak memilih package pada bulan Ramadan tu, dah tengok podcast ni, kajilah betul-betul lah. Maksudnya bajet tu sendiri kena solid lah. Ya, betul. Solid lah. Dia bukan kalau saya nak sebutkan tentang angka, kalau untuk ekonomi hotel yang 200-300 meter untuk akhir Ramadan, focusing on akhir Ramadan, kita kena sediakan at least 15,000 ke 18,000 seorang. Betul. Kalau untuk akhir Ramadan, 10 asyara awakhir Ramadan, 10 malam terakhir di hotel-hotel 5 star Menara Jam, 50 meter Hyatt Regency ataupun Hilton Convention sekalipun, kita kena standby sekurang-kurangnya dalam 20 ke 25 ribu seorang. So inilah dia hakikatnya. Betul. Itulah dia. Ustaz dah sebut tadi harga tadi, range harga. So takkanlah pada musim yang sebegitu ramai orang nak pergi boleh jatuh pada satu harga yang bawah pada harga normal. Mungkin tahun depan kan. Sekarang kita booking tahun depan punya Ramadan. Booking sekarang harga murah. 10 malam terakhir duduk di Menara Jam dengan harga 12,000, 13,000. Ini mustahil. Ini mustahil. Saya boleh kerak jari. Atas alasan travel kata booking awal. Kita booking awal. Macam mana kita sebut awal tadi kan, travel di Malaysia ataupun orang di Malaysia ni pecisan saja kalau nak banding dengan negara-negara lain lah. So begitulah. So tengok betul-betul, kaji, ambil cakna tentang perkara ni. Tengok barulah kita dapat satu package yang sempurna. Nak kata sempurna taklah, satu package yang tak menipu untuk kita lah. Yang paling penting itulah selamat daripada penipuan, selamat daripada kejutan. Betul. Okey, baik, insya-Allah kita berhenti rehat seketika dan kita beri laluan kepada iklan dan kita sambung lagi selepas ini. Sesuai dengan orang yang mementingkan keselesaan. Sesuai untuk orang yang suka menjimatkan masa untuk fokus beribadah. Sesuai juga untuk warga emas, berkerusi roda dan OKU. Pakej Umrah Premium Plus adalah pilihan terbaik buat anda. Sekiranya anda mencari pakej umrah dengan penginapan hotel yang mewah, dekat, mudah dan murah, nah, inilah dia. Salam Hijrah Holiday dan Fakih Travel membawakan anda pakej umrah Premium Plus khas buat anda. Kami di Fakih Travel Sendian Berhad selaku wakil jualan rasmi Salam Hijrah Holiday Sendian Berhad dengan ini menawarkan diri untuk menjadi penyelesai bagi isu umrah anda. Pakej umrah Premium Plus dilengkapi dengan penginapan Makkah di Hyatt Regency bertaraf 5 bintang yang terletak di kawasan Jabal Umar, landai dan tidak mendaki dengan jarak hotel hanya 50 meter ke Masjidil Haram. Ia terletak betul-betul di seberang dataran Masjidil Haram. Selain dari jarak yang dekat, hotel ini juga dilengkapi dengan saiz bilik yang sangat luas, lengkap dengan pemanas air, set setrika, dewan makan dengan hidangan makanan yang mewah dan lambakan lift yang memudahkan. Di samping lobinya yang luas dan amat selesa. Hotel Hyatt Regency terletak di bangunan Suq Al-Khalil
yang menjadi tumpuan orang ramai untuk membeli belah dan mendapatkan makanan. Kerana di bangunan ini terdapat lambakan kedai-kedai makan yang sedap dan popular. Antaranya adalah Al-Baik, Romansiyah, Hardee's Burger, Raydan dan banyak lagi. Bagi penginapan Madinah pula, para jemaah akan ditempatkan di Hotel Dar An-Naim bertaraf 3 bintang yang terletak di kawasan saf wanita pada jarak 120 meter ke pagar 338. Dekat sahaja. Bagi pakej umrah Premium Plus, kami menyediakan pakej hotel di Makkah dengan sarapan sahaja. Manakala 3 kali makan di Madinah, anda boleh membeli makanan dan menikmati juadah yang pelbagai dari pembelian anda sendiri di mana-mana restoran berdekatan hotel. Dari sudut ini, para jemaah lebih lapang untuk menyusun jadual harian sama ada untuk makan atau lebihkan pada ibadah. Dari sudut penerbangan, kami di Faqih Travel dan Salam Hijrah Holiday menggunakan Saudi Airlines atau SV sebagai pilihan utama bagi semua pakej umrah kami. Manakala bagi pengangkutan sepanjang para jemaah berada di Arab Saudi, kami menggunakan bas VIP 46 tempat duduk yang selesa dan dilengkapi dengan slot USB. Yang menariknya, pakej umrah Premium Plus ini juga dilengkapi dengan 2 pengiring bagi setiap 40 orang jemaah. Maknanya, kami boleh memberikan fokus yang lebih dalam bimbingan dan kebajikan para jemaah, di mana nisbahnya 20 orang jemaah 1 mutawif, 40 orang jemaah pula dengan 2 mutawif. Tak cukup dengan itu, para jemaah akan dibekalkan dengan bimbingan kursus umrah secara online dan offline sebelum keberangkatan di Makkah dan di Madinah pula. Tentu sekali para jemaah akan dibimbing oleh mutawif untuk umrah dan para jemaah juga akan dibawa untuk ziarah Makkah dan 2 sesi ziarah Madinah dengan bimbingan mutawif Malaysia yang terlatih dan berkelayakan. Berpandukan apa yang diajarkan secara tepat di sisi agama, bukannya yang sambil lewa, bukan pula yang penglipur lara. Ada lagi, setiap jemaah akan menerima set bagasi lengkap berupa bagasi 24 inci, bagasi kabin 20 inci, tag bagasi, beg kasut, beg silang, botol spray wudu, sejadah travel, bantal travel dan ID tag. Wow! Lengkap Nanti dulu, macam mana nak kembara jauh-jauh kalau tak ada perlindungan dan pembiayaan perubatan? Kami di Faqih Travel dan Salam Hijrah Holiday menyediakan secara percuma kepada setiap jemaah kami perlindungan takaful dan pembiayaan perubatan percuma sehingga RM8,000 seorang di bawah program Medic Assist Card. Ini baru lengkap. Menariknya di Faqih Travel dan Salam Hijrah Holiday, kami sangat komited dengan penetapan harga yang dikeluarkan pada setiap iklan kami. Kami akan mengemas kini harga pakej kami bagi setiap 3 bulan. Sekiranya anda membayar pada harga merujuk pada iklan semasa, maka itulah harga yang kami janjikan pada tarikh penerbangan anda. Jangan risau, jangan bimbang, kerana setiap apa yang kami iklankan, itulah yang akan kami kotakan. Deposit bagi setiap pendaftaran adalah RM500 seorang. Dan sekiranya anda mendaftar kurang daripada 3 bulan sebelum penerbangan, tiada deposit dikenakan dan anda perlu melakukan pembayaran secara penuh. Ada lagi, bagi pendaftaran 4 orang jemaah dan ke atas, anda bakal menikmati diskaun sebanyak RM300 seorang. Menarik! Kami di Faqih Travel dan Salam Hijrah Holiday mengamalkan jual beli yang telus dan pengurusan yang sistematik, di mana semua pembayaran adalah disahkan dengan risit melalui laman web kami. Dan semua perkhidmatan yang dinyatakan dalam iklan disebutkan dengan jelas dalam invoice dan risit kami. Para jemaah juga akan dimasukkan ke dalam grup seawal 2 bulan sebelum penerbangan dan menerima pengesahan penerbangan dan hotel secara jelas melalui makluman dan hebahan di dalam grup yang ditubuhkan. Tiada lagi risau, tiada juga ragu-ragu. Semuanya jelas dan teratur. Ingat, sekiranya anda lewat mendaftar, harga mungkin berubah, kos mungkin meningkat, dan ia akan memberikan tekanan kepada jemaah untuk membayar lebih. Jangan tunggu lagi. Jom daftar umrah bersama kami di Faqih Travel dan Salam Hijrah Holiday. Pengurusan umrah paling diyakini di Malaysia. Okay, Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung podcast kita pada hari ini. Kita dah ceritakan tadi dengan jelas, dengan detail. Saya rasa 2 poin yang kita bawa tu tentang high season, tentang musim Ramadan, saya rasa sudah cukup untuk para jemaah mengambil sedikit pengetahuan supaya tahu pakej mana yang kita ambil dan tahu sepatutnya berapa harga pada pakej tersebut lah. Bukan
kalau saya nak kata sembrono tengok inilah harga, 1 tahun harga yang sama lah kan. Cumanya ada beberapa sikit lah saya nak pesankan juga sebagai kita punya penutup sebelum saya pas mula kepada Ustaz Farid. Bagi saya sendirilah, bagi saya kalaulah saya sebagai jemaah, saya akan tengok perhatikan betul-betul lah. Tengok package, saya dah tahu harga takkan sama. Jadi saya tengok pada poster yang kita dapat ataupun dengan siapa. Kalau bukan pun dengan pakai travel ataupun dengan Salam Hijrah Holiday, dengan siapa saja anda berurusan, tengok betul-betul tarikh yang dikeluarkan. Kadang-kadang ini bukan satu masalah lah. Ini bukan kadang-kadang dari segi saya pun tak tahu nak cakap apa. Tarikh sekian. Betul kat bawah tu kecil dia tulis. High season tambah berapa. Jadi tengok betul-betul. Dia dah tulis tengok berapa high season. Kena kaji balik berapa, sesuai tak? Betul tak high season pada harga tersebut kan? Kena tengok perhati betul-betul, itu yang pertama. Yang keduanya, kalaulah berurusan dengan pihak travel, mungkin bukan dengan staff ataupun mungkin dengan ejen, perhatikan betul-betul lah. Betul tak ejen yang cerita harga gini? Kalau kata ejen cerita pada satu harga, sama je. Macam saya cakap tadi lah, kalau kata tahun depan punya package, sekarang bulan 10, tahun depan punya Ramadan, harga dia kita bagi kau punya diskaun itu, perhati betul-betul lah ya Ustaz. Betul tak Ustaz? Tapi memang ada pun yang saya perasan iklan yang menawarkan harga sepanjang tahun. Harga sepanjang tahun. Diskaun sepanjang tahun harga. Maafkan saya. Ya, memang betul lah Bawan. Memang ada iklan-iklan yang terlepas dengan penawaran harga sepanjang tahun, dan itu tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Saya lebih cenderung kepada para jemaah, inilah masanya untuk menjadi jemaah yang bijak. Saya rasa kita konsisten daripada awal podcast kita. Penipuan itu memang wujud, dan atas alasan apa pun, jemaah lah yang akan menjadi mangsanya. Betul. Dan kita memang mengharapkan, tujuan kita berpodcast pun memang untuk jemaah, supaya jemaah mendapat input yang lebih daripada yang kebiasaan. Kena tahu memang seasonal price ataupun harga mengikut season ini memang ada, memang wujud dalam industri. Dia bukan disebabkan kadar tukaran wang, ringgit mengukuh, bukan, tapi dia memang harga yang memang mahal. Memang meningkat, dan peningkatannya itu adalah peningkatan yang obvious, ketara. Dia tak boleh dikira secara CV ataupun formula account yang menjadikan dia boleh digunakan sepanjang tahun. Harga-harga umrah itu memang berubah mengikut season. Betul. Dan travel agency tahu itu. Travel agency memang sepatutnya lah, selayaknya travel agency itu memang tahu ini waktu cuti, ini waktu mahal. Betul. Dan mereka tak patut menggunakan kebodohan yang diada-adakan itu sebagai alasan, kami tak tahu pun yang harga akan naik sedahsyat ini. Kita tak tahu pun yang akhir Ramadan tu mahal. Tak boleh. Tak boleh. World Cup tu dah 4 tahun sekali dah, kita dah tahu dah. 4 tahun ni tarikhnya kita dah tahu dah. Jadi inilah yang kita kena pastikan jemaah kita clear dengan iklan yang dibawakan, dengan harga yang ditawarkan. Sangat tak make sense tuan-tuan. Dia punya neraca, timbangan dia untuk kita faham package ni adalah hotel dan penerbangan. Ini neraca asas. Betul. Kalau penerbangan, kita ambil 3 syarikat. Penerbangannya sama, hotelnya sama. Okey. Tapi 2 syarikat ini menjual dengan harga katakanlah 10,000. Dan kemudian ada satu syarikat lain dia menjual 8,000. Maka kita boleh katakan yang 8,000 itu something wrong somewhere. Betul. Ini asasnya lah. Saya tak boleh nak bawakan kiraan lebih detail. Sebab jemaah macam mana nak kira costing pula kan. Tapi asasnya begitu. Kalau tuan-tuan nak buat perbandingan harga, tuan-tuan kena fair dengan item dalam package tu. Hotelnya apa, flightnya apa. Dia jangan kata, yang ini lebih murah daripada ni.
cerita lebih murah, tak settle lah kat situ. Dia kena cerita yang murah tu dia pakai apa. Betul. Dia pakai hotel apa. Berapa hari dia letakkan jemaah. Maka benda-benda ni yang kita kena ambil kira. Jadi jemaah juga kena tahu kalau kita memang aim untuk bulan 12. Kan ramai jemaah prospek kita yang tanya untuk bulan 12, bulan 12 tahun depan. Even bulan 1 ni kita dah ada 20 lebih jemaah. Betul. Orang patut tahu waktu dia tarikh yang dia pilih itu adalah tarikh yang high season ataupun tidak. Dan suka juga untuk saya ingatkan, prepare lah ataupun bersedialah lebih awal dari sudut deposit, pembayaran. Tuan-tuan, saya ambil peluang sikit, tuan-tuan bukanlah kena bayar umrah tu mesti bayar full terus. Tuan-tuan bayar deposit hari ni 1,000 seorang. Yang tuan-tuan nak terbang mungkin bulan 12 tahun depan, tuan-tuan boleh bayar sikit-sikit, 1,000 sebulan, 3,000 sebulan, ada masa nak bayar. Yang penting ada tarikh-tarikh yang ditetapkan, mesti settle 30% sebelum bila, mesti settle baki bayaran sebelum bila. Maka boleh bayar sikit-sikit, tak ada masalah. Jadi preparation yang lebih awal itu adalah lebih selamat dan yang paling penting dia lebih secure kepada travel agency. Again, untuk be fair, untuk adil kepada syarikat juga, kita ada dana untuk kita beli tiket itu, book tiket itu lebih selamat. Maka itu adalah jalan yang paling bagus untuk kita sebagai jemaah. Again, sebagai konklusinya, season, high season, normal season, Ramadan itu memang berlaku, memang ada. Kenaikan memang sentiasa belum pernah lagi tiba-tiba harga umrah tu menjadi lebih murah daripada sebelumnya. Kan? Belum pernah, dan memang semakin meningkat. Jadi tuan-tuan juga kena tahu, bila ada mana-mana bahagian yang murah, pasti ada yang dimurahkan. Dari bentuk apa yang dimurahkan. Flight, transit, semua orang boleh transit. Tapi mungkin yang transit yang murah tu adalah transit yang bersifat 12 jam, 8 jam, yang akan menjadikan total penerbangan, maafkan saya, total trip untuk program umrah tu memang masih lagi 12 hari, 10 malam. Tapi 1 malam pergi, 1 malam balik dah dalam flight. Dah kurang kan? Dah tinggal 8 malam saja. 4 malam Mekah, 4 malam Madinah. Maka sebenarnya package yang betul untuk digunakan bahasanya adalah 8 malam, bukan 10 malam. Betul. Dan jadi benda-benda ni yang kita kena tahu. Adanya syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab, mereka menggunakan iklan-iklan dari package yang normal season tetapi diletakkan tarikh high season untuk meraih deposit daripada para jemaah untuk mereka gunakan untuk mereka rolling dan sebagainya. Maka benda-benda ni yang kita kena cakna. Dan saya tak ada masalah pun untuk orang mesej saya, ramai pun yang mesej saya menyuarakan, bertanya tentang package travel lain. Saya sekadar ilmu yang saya tahu, maka saya akan advise. Kita tidaklah bersifat bila orang bawakan pertanyaan kita terus kata pergi dengan kami je lah. Tidak. Ada orang yang dia memang pilih travel lain tu atas tawaran yang mereka bawakan. Mereka nak menara jam, sedangkan kita tak ada menara jam. Saya tak nak ceritalah kenapa kita tak ada menara jam. Saya dah cerita dalam podcast yang lain banyak kali dah. Boleh tengok ya. Kan? So benda-benda ni, mak saya memang nak menara jam, nak pergi travel ni. Jadi apa yang saya patut buat? Bila dia bagikan iklan, so saya kata okey, ni benda yang kena tanya kat travel tu. Kalau travel tu boleh selesaikan pertanyaan ini, boleh jawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka tenangkan hati anda, pergilah dengan travel tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. So very straightforward, dan secara asasnya semua orang mampu untuk mengenal pasti mana yang betul, mana yang salah. Betul begitulah. So apabila kami di Salam Hijrah dan juga Fakir Travel, kita buat podcast macam ni, bukan kita nak jual package kita sebenarnya lah. Bukan sebagai satu medan lah. Cumanya inilah sebagai satu dakwah ataupun sebagai satu perkongsian ilmu, apa yang kami ada, apa yang Ustaz Farid ada, kita nak bagi tahu jelas kepada jemaah. Beginilah cara dia nak mengira kos, nak tengok tarikh dan sebagainya lah. Okey, insyaAllah saya kira setakat itu saja. Dan kita akan berjumpa lagi dalam podcast yang akan datang dengan topik-topik yang lebih lagi kita akan bawakan, yang lebih dahsyat lagi kita akan bongkarkan, kita akan cerakinkan, kita akan terperincikan untuk
kata untuk anda semua jugalah, bukan untuk kami saja, untuk anda semua juga, supaya mendapat maklumat yang jelas dan tak ditipulah dengan pakej-pakej yang ada di luar sana. Okey, setakat itu saja. Saya Muhammad Nur Azam bin Muhammad Azam dan saya Muhammad Farid Masri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora.